Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir lil amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, pengurusi Surau Darul Ihsan, ahli jawatan kuasa surau, para asatizah, tuan-tuan guru, para habaib, ayah-ayah, atuk-atuk, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita dapat sama-sama kita duduk pada malam ini untuk mendengar kuliah maghrib, sama-sama mendengar ayat-ayat Al-Quran, mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan duduknya kita ini pada malam ini kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, keberkatan dan keampunan daripada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa antara taman-taman syurga ialah kuliah-kuliah pengajian agama, yang mana apabila kita duduk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di situ akan datangnya para malaikat, turunnya para malaikat meliputi kita yang sedang berada di surau ini. Apa yang ditugaskan kepada malaikat itu oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, mendoakan keampunan kepada kita semua. So kita yang hadir ini, malaikat akan bermula kita duduk ni, datang maghrib tadi malaikat dah ada dah, berdoa je untuk kita ni semua dapat keampunan. Itu yang pertama. Dan juga yang kedua, malaikat ni diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa supaya kita semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga kita berada dalam majlis suasana ilmu begini, kita sentiasa berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang kasih sekalian, pada malam ni merupakan kuliah kita yang kedua lah. Yang pertama itu masa Ramadan saya pernah berkuliah di sini untuk tazkirah Ramadan, dan hasil daripada kedatangan saya yang pertama, kuliah yang pertama tu berbincang dengan pihak surau, maka ingin diteruskan lagi menjadi kuliah bulanan, dan beberapa cadangan lah yang telah pihak surau angkat dan juga saya angkat, dibincangkan bersama. Adalah beberapa kitab, beberapa cadangan tajuk yang saya cadangkan dan juga pihak surau cadangkan, yang akhirnya kita bersetujulah untuk sama-sama kita akan membicarakan tentang disiplin ilmu ulum Al-Quran. Ulum Al-Quran, dia apabila kita belajar Quran ini, antara asasnya ialah ulum Al-Quran, yang mana kita akan menggunakan sebuah kitab sebagai asas lah, sebagai kita punya rujukan utama. Yang kitab tu pun saya pun tak beli lagi sebenarnya. Saya baru bagi pada pihak surau, dia punya link dia dekat Shopee. Hari ni hari Isnin, semalam ke Ahad ke Sabtu saya bagi link. Saya pun tak beli lagi, tapi saya biasalah familiar dengan kitab tersebut, kitab ulum Al-Quran. InsyaAllah kuliah kita akan datang, kita akan mula dengan kitab itulah, kitab ulum Al-Quran karangan dua orang doktor, yang mana buku itu dalam bahasa Melayu dia merupakan rujukan kepada beberapa buah kitab muktabar dalam ilmu disiplin ulum Al-Quran, yang dan menjadi rujukanlah kepada orang yang belajar Al-Quran. Semualah di peringkat menengah, di peringkat universiti, di peringkat pengajian tinggi,
kan. Anak-anak kita belajar pun biasa merujuk kepada kitab tersebut. Tak tebal sangat. Kalau tengok kat Shopee tu saya rasa lebih kurang dalam 30 ringgit macam tu lah, senaskah dia punya harga dia. InsyaAllah tuan-tuan mungkin boleh berhubung dengan pihak surau, nanti dia akan bagilah link semua, dan bagi yang berminat untuk mendapatkan kitab tersebut boleh dapatkan kat Shopee, Lazada, online, kedai-kedai buku agama pun saya rasa banyak kitab tersebut. Jadi sebagai mukadimahnya pada malam ini, sebagai perjumpaan kita yang pertama dalam disiplin ilmu ulum Al-Quran, kita akan membicarakan tentang pengenalan kepada Al-Quran dulu malam ini. Sebelum kita masuk kepada ulum Al-Quran, kita berkenalan dengan Al-Quran. Apa dia Al-Quran? Al-Quran itu semua dah tahulah. Ini kita macam buat ulang kaji sikit. Al-Quran ini merupakan kalamullah lah. Kita tahu kalam Allah, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu daripada Allah yang diturunkan kepada Muhammad melalui perantaraan Jibril ataupun tanpa perantaraan Jibril, dan membacanya merupakan satu ibadat. Itulah dia Al-Quran. Dan Al-Quran itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dia akan terpelihara sampai nak kiamat nanti, barulah Quran itu akan diangkat. Berbezalah dengan kitab-kitab sebelum ni. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, ataupun suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Suhuf ini sahifah, dia helaian-helaian yang diturunkan kepada Nabi. Kalau kitab ada bentuk kitab. Dan berbeza antara Al-Quran dan juga kitab-kitab yang lain. Quran ini diturunkan dalam bentuk munajjaman. Dia bukan diturunkan sekaligus, tetapi diturunkan beransur-ansur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, diturunkan sekaligus. Allah berikan kepada Nabi Daud tu sekaligus satu kitab, teruskan. Tapi Al-Quran ni berbeza. Dia punya dalam bentuk beransur-ansur. Dan apabila kita membuka Al-Quran, untuk kita berkenalan dengan Al-Quran, Quran ini bila kita buka dia akan ada panduan dia, panduan untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita mengenali Al-Quran itu. Kalau dalam konteks kita dekat Malaysia ini, biasanya kita akan berkiblatkan kepada Quran, mushaf cetakan Mujamma' Malik Fahad, Mujamma' Malik Fahad di Madinah Al-Munawwarah. Itulah antara kiblat kita yang paling besar buat masa ini. Walaupun sebenarnya di Mujamma' Malik Fahad itu dia ada ulama-ulama, dan kebanyakan ulama yang berada di Mujamma' Malik Fahad, dia ada kompleks percetakan Al-Quran itu terdiri daripada ulama-ulama daripada Mesir, daripada Iraq, daripada Sudan, daripada Syria. Dia punya ahli-ahli yang menentukan penulisan untuk mengenali Al-Quran itu. Jadi kiblat kita ialah kepada mushaf Mujamma' Malik Fahad. Dan kita di Malaysia, dalam konteks kita di Malaysia ni, kita ada Akhta. Akhta 326 silap saya dia punya nama dia. Akta Percetakan Al-Quran. Yang mana Al-Quran dekat Malaysia ini dia tidak boleh dengan mudah, dengan sewenang-wenangnya untuk dijual. Untuk dijual. Yang mana bagi sesiapa yang nak menjual Al-Quran, dia perlu Quran itu dia perlu disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dekat Kementerian Dalam Negeri kita ni ada satu akta percetakan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu perlu mendapat pengesahan daripada Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ni ialah dia yang jaga bahagian keselamatan. Jadi kita dalam konteks kita kat Malaysia ini, dia punya yang atas sekali tu untuk bahagian agama, bahagian Quran ini, dia punya main dia. Sebab agama dekat Malaysia ni di bawah kerajaan negeri, dia bukan bawah JAKIM, kerajaan pusat. Jadi agama ni di bawah kerajaan negeri. Jadi setiap negeri itu dia ada kuasa masing-masing berkaitan dengan agama. Jadi Kementerian Dalam Negeri ni dia panggil wakil daripada setiap negeri untuk mewakili negeri masing-masing, yang mewakili kuasa negeri masing-masing untuk menentukan Al-Quran yang diguna pakai dekat Malaysia ini. Maka setiap negeri ini dia akan menghantar orang yang paling tinggi dalam negeri itu dalam bidang agama, iaitu mufti.
mufti negeri-negeri. Jadi setiap negeri ni ada mufti-mufti yang dihantar ke KDN. Jadilah dekat situ dia jadi lembaga, satu lembaga yang dianggotai oleh mufti-mufti semua negeri dekat Malaysia, termasuk wilayah ada, semua negeri lah. So daripada mufti-mufti ni barulah mufti-mufti ni mereka ni akan menentukan Al-Quran yang bagaimana yang akan diguna pakai, yang akan dibaca oleh penduduk dekat Malaysia ni, orang Islam dekat Malaysia ni. Jadi pihak mufti ni, dia Quran ini dia bukan bidang dia. Mufti ni dia kepakaran dia bidang fiqh. Fiqh, kalau buat fiqh, hukum itu, hukum ini, mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki kan, hukum bab fiqh ni biasanya mufti ni kepakaran dia bidang fiqh, sebab dia nak menentukan hukum. Ghalibnya begitu. Manakala apabila kita berbicara tentang Al-Quran, dia melibatkan satu disiplin ilmu yang lain, yang mana dalam pengajian Islam ini biasanya kerangka asasnya dia akan pecahkan kepada beberapa bahagian. Dia akan pecahkan kepada usuluddin, dia akan pecahkan kepada syariah, dia akan pecahkan kepada akhlak, ataupun kita sebutkan sebagai tasawuf. Biasanya begitu. Dia akan ada akidah, dia akan ada fiqh, dia akan ada tasawuf. So ulama biasanya dia akan pecah kepada 3 asas yang utama. Yang mana kalau mufti-mufti ni biasanya mereka ni akan duduk di fakulti-fakulti pengajian di bahagian syariah, barulah dia tu entitled untuk mengeluarkan hukum, berfatwa, bidang kepakaran dia, bidang itu tersebut. Manakala kalau Quran ni dia tak duduk bawah syariah. Quran ni biasanya dia duduk bawah usuluddin. Dia duduk bawah usuluddin, bawah bahagian usuluddin tu baru dia akan pergi ada bidang Quran, kemudian daripada bidang Al-Quran itu dia akan ada bidang hadis. So pecah dia dekat situ. Ada juga setengah negara yang mana dia meletakkan Quran ini di bawah syariah. Ada juga dia sebelah Jordan sana, sebelah Saudi sana, ada bentuk-bentuk pengajian dia letakkan Quran ini bawah syariah, dia tak letak bawah usuluddin. Jadi dalam konteks kita biasanya kalau Malaysia ini dia akan letak bawah usuluddin. Maka bawah usuluddin tu dia akan buat ada Quran, buat ada bidang kepakaran Quran. Jadi mufti-mufti ini dia tak ada kepakaran dalam bidang nak menentukan Quran ini yang mana boleh pakai, yang mana tak boleh pakai. Jadi lembaga yang menyemak Al-Quran ini, yang memperakukan Al-Quran ini terdiri pada mufti-mufti ini, dia buat satu lajnah, namanya Lajnah Tasihh Al-Quran dekat Malaysia ni. Jadi kalau tuan-tuan buka semua mushaf yang ada kat Malaysia ni, buka belakang tu dia akan ada lajnah disahkan oleh Lajnah Tasihh Al-Quran, Kementerian Dalam Negeri. Bawah sekali tu dia akan ditanda tangan oleh pengurusi lembaga. Itu mufti tukang tanda tangan yang memastikan Quran ini betul, Quran ini tepat dari segala aspeknya adalah ahli lajnah Tasihh Al-Quran itu. Yang mana ahli lajnah ini dipilih oleh mufti. Jadi tadi dia turun daripada KDN, dia turun kepada mufti. Jadi mufti-mufti ni bila dia tak ada kepakaran bidang itu, dia terpaksa mencari orang yang mempunyai kepakaran dalam bidang Al-Quran. Jadi dia carilah orang yang belajar ilmu-ilmu Al-Quran, bidang qiraat, yang mana hafal Quran kan, pengkhususan bidang resam, dhab, fawasid. Jadi inilah di insan-insan, individu-individu, para asatiza yang mempunyai kepakaran dalam bidang penulisan dan memastikan proof Al-Quran itu adalah betul dan tepat sebagaimana yang diturunkan. Jadi tuan-tuan, kalau kita beli Quran kat Malaysia ni, kena pastikan Quran tu dia disahkan oleh KDN, ada pengesahan. Dan kalau kita tengok Quran yang banyak yang masuk ke Malaysia ni, kadang-kadang ada yang daripada Indonesia dia tak ada proof. Bila tak ada proof, tanda dia tu berbeza, baris dia berbeza, tanda dia tidak sama. Sedangkan dia ada kaedah
kaedah yang jelas. Dan kalau kita daripada luar negara pun, contohnya tuan-tuan pergi umrah ke, pergi Indonesia ke, pergi negara-negara Arab ke, nak bawa balik Quran, yang boleh bawa sebenarnya 3 naskah saja. Sebab kita di KDN, dia dekat pintu masuk tu, dekat airport tu, dia ada bahagian yang cek Quran ini. Kalau tuan-tuan buat lebih daripada 3 naskah yang tidak ada ke cop daripada KDN, memang tak boleh masuk, memang kena rampai 3 naskah saja. Tapi kalau dia jumpa lah, kalau dia dapat jumpa, tapi kita masuk dalam beg kargo tak perasan kot, situ 2, sini 3 kan. Tapi maksudnya setiap orang tu dalam akta, sebab dia ada dalam akta, dan akta dia kata boleh 3 naskah saja. Lebih daripada 3 naskah tu kena pergi jumpa, dapat cop dulu. Kalau beli 1, 2 okey. Lebih daripada 3 dia sangkut. So sebab kita dekat Malaysia ni dikawal Quran itu. Bukan negara kita aja. Ada beberapa buah negara seperti di Libya. Libya tu dia ada juga dia punya lajnah tasih Quran, dia memastikan Quran-Quran yang disahkan oleh kerajaan dia je, bentuk tulisan, bentuk kaedah penandaan dia yang boleh diguna pakai dekat negara sana. So setiap negara tu dia adalah pendekatan masing-masing. Tapi kalau Indonesia tak ada. Indonesia ni semua masuk, semua dia masuk kan. Indonesia ni serba boleh, hebat dia. Dia ada kelebihan dia orang Indonesia. Tapi kita kat Malaysia ni kita ada akhtar dan mushaf yang dicetak oleh Mujamma' Malik Fahad yang ada ahli lajnah ni tadi, kita memastikan bahawa Quran itu adalah Quran yang tepat dari sudut semua sudut aspeknya. Jadi setiap mushaf yang kita berkiblatkan kepada Mujamma' Malik Fahad ini, dia akan ada panduan dia, panduan. Jadi kalau tuan-tuan buka tu, dia akan ada dekat belakang mushaf tu dia tulis ta'arif bil mushaf, ta'arif bil mushaf. Dia akan ceritakan bila kita mana-mana lah, kalau tuan-tuan contohnya tuan-tuan nak belajar tafsir, buka kitab tafsir, maka biasanya dekat mukaddimah kepada tafsir tu, mufassir itu dia akan menuliskan manhaj, bagaimana kaedah dia menulis tafsir, bagaimana cara dia mentafsirkan ayat Al-Quran. Maka akan adakah kaedah-kaedah dia. Kalau tuan-tuan belajar fiqh mazhab Syafi'i, fiqh mazhab Syafi'i, dia akan ada kaedah dia, qawaid fiqhiyah dia, bagaimana kaedah. Baru bila kita baca tafsir ataupun kitab-kitab kita baca tu, kita tidak tersasar. Kalau tuan-tuan belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu tariqat kan, jadi apabila kita nak belajar ilmu tu, kita kena menguasai dulu ilmu-ilmu alat dia sebelum kita baca kitab tersebut. Supaya kita betul-betul dalam tarikat kita betul tak tersasar kan. Jadi terikat pula kan, dia tak masuk terikat, jadi shortcut pula kan. Jadi disiplin ilmu alat tu biasanya dia akan letak sama ada dekat mukaddimah depan kitab itu ataupun di belakang kitab itu. Begitu juga mana-mana penulisan yang bentuknya ilmiah, yang bentuknya ada nilai akademik, yang bentuknya ada nilai agama, maka dia akan ada manhaj, kaedah untuk kita memahami teks dan juga memahami isi kandungan tersebut. Yang ini benda penting. Kalau tuan-tuan mana-mana disiplin ilmu kita nak belajar, katakan nak panggil guru yang mengajar tafsir kan, dia ni nak mengajar kitab tafsir apa sebenarnya dia nak bawa ni? Tafsir apa? Dia nak mengajar tafsir Tabari. Kena kenal tafsir Tabari ni tafsir apa? Tafsir bil ma'sur ke? Tafsir bil ra'yi ke? Apa kaedah kawaid yang dia pakai? Tuan-tuan belajar, contohnya nak belajar hadis. Belajar hadis Sahih Bukhari. So bila kita belajar Sahih Bukhari itu, kita kena tahu manhaj Imam Bukhari dulu dalam dia memahami hadis, dia menentukan hadis itu jenis sahih ke, dhaif ke, mardud ke, hadis palsu ke, dia ada kaedah dia. Apabila kita memahami kaedah ni dengan baik, kita tak tersasar. Sama ada tuan-tuan belajar hadis, tuan-tuan belajar Quran, belajar fiqh, belajar ilmu tasawuf, segala disiplin ilmu, apabila kita menguasai ilmu alat dia itu, kita fahami dengan baik, maka kita tak tersasar. Sebab itu yang berlaku kadang-kadang kalau kita belajar, biasanya kalau konteks kita ni di Selangor ni, kalau orang belajar hadis, kan dia ada puak golongan salaf, golongan khalaf kan. Jadi pendekatan mereka itu berbeza, kaedah dia memahami itu berbeza. So benda itu yang perlu kita
kuasai dengan baik. Apabila kita menguasai benda itu dengan baik, maka kita tahu tok guru yang datang tu cara berfikir dia ikut jalan ini. So kita faham dia itu, jadi kita taklah tersasar. Kita tahu memang begitu cara dia berfikir. Contohnya lah kita pada surau ni kita nak pergi ke Lotus di alam. Jadi kita ambil tok guru yang ajar memang ikut jalan Meru ni kan. Jadi kita tahulah dia akan lalu sini, jumpa surau Sirajuddin, jumpa kedai Tom Yam kan, Seri Rohayu kedai makan. Itulah jalan yang akan jumpa sampai ke Lotus. Tapi kalau kita panggil tok guru lain yang dia ngajar, dia tak ikut jalan sini, dia ikut jalan mana, jalan Abdul Manan sana kan, pusing sana, maka kita tahu oh tok guru ni ikut jalan sana, itu manhaj dia. Ataupun tok guru tu jenis banyak jalan, ilmu dia banyak, semua dia ikut. Dia beritahu yang ni boleh nak ikut jalan Paik, boleh ikut Abdul Manan, boleh sini, boleh ikut jalan Kasim, boleh kan, ikut jalan Limau, pusing ikut belakang sana, dia boleh bagi tahu semua. So kerangka disiplin ilmu itu perlu kita ketahui mana-mana disiplin ilmu yang kita belajar. Bila kita memahami rangka itu dengan baik, kita tak tersasar. Terutamanya saya dalam ilmu hadis lah. Sebab ilmu hadis ni saya tengok dalam konteks kita dekat Malaysia ni, di antara disiplin ilmu yang masih baru, dan kurang sangat yang diajar. Kalau tuan-tuan tengoklah, kalau saya rasa kat Semeru ni pun tak ada yang betul-betul ngajar ilmu hadis. Tak ada saya rasa. Kalau ada pun hadis arba'in, hadis 40, ataupun ngajar, ada yang ngajar betul-betul ilmu disiplin ilmu hadis. Tak ada saya rasa. Melainkan dia bawa hadis, dia ambil baca hadis, terjemah, ambil pengajaran. Itu. Tetapi tidak memahami disiplin ilmu hadis itu dengan baik. Saya rasa tak ada, payah. Tuan-tuan kau nak belajar, yang mengajar tu dia boleh ngajar, dia ceritakan tentang dirasah al-asanid, macam mana sanad-sanad tu menentukan, bagaimana Imam Bukhari menentukan ni hadis. Berbeza pula pandangan Tirmizi mengatakan begini, mana pula manhaj Imam Tirmizi mengatakan begini. So saya rasa jarang kita dapat begitu. Saya rasa itu satu, kita nak cari ustaz-ustaz yang boleh ngajar pun kurang. Ustaz ramai, tapi yang boleh nak mengajar disiplin ilmu begitu, dia memerlukan orang yang ada pengkhususan bidang itu. Baru bila dia ngajar tu, kita dapat ilmu tu firm, betul sebagaimana yang diajar. Dan dari sudut disiplin ilmu tu, dia sampai susu galuh di ke atas. Tetapi kalau kita tengok sekarang ni, kebanyakan yang belajar bidang hadis, dia tak belajar, bukan pengkhususan pengajian Islam. Macam saya pun bukan bidang hadis, cuma saya tahulah, saya duduk dekat Jabatan Quran dengan Jabatan Hadis. Saya lebih kepada bidang Quran, bidang qiraat. Tapi kita ni duduk dengan kawan-kawan sekali orang bidang hadis, kita nampak rangka disiplin ilmu tu bagaimana. Saya tak menguasai ni, tapi kita nampak rangka tu memang kurang sangat dekat Malaysia ni yang boleh mengajar, ada kepakaran bidang tu. Jadi tuan-tuan, kau nak cari ngajar hadis, cari orang yang boleh ngajar macam tu, sedap kita ngajar. Dia tak perlu banyak, dia ajar sikit aja beberapa benda, tapi kita dapat rangka. Oh, dia memang dia turun ke bawah, dan kita dapat rangka disiplin ilmu tu, basic dia punya foundation dia, piling kepada ilmu tu. Jadi kita bila kita naik ke atas tu, kita tak tersasar. Menarik. Begitu juga dalam ilmu Al-Quran. Jadi apabila kita buka Quran, mushaf yang ada kat Malaysia ni, dia ada di belakang tu at-ta'rif bil mushaf, untuk mengenali mushaf itu yang kita baca. Ada beberapa poin penting, sekitar dalam 15-16 poin penting yang dibahaskan dalam mushaf yang kita baca sehari-hari ini. Saya bacakan dekat sini. Ini yang daripada Mujamma' Malik Fahad. Dan Mujamma' Malik Fahad pun kiblat kita dalam membaca Quran ni. Mujamma' Malik Fahad ni dia dah ada beberapa cetakan. Dia ada cetakan dia yang pertama 80-an, 90-an, ada cetakan kedua, kemudian dia dah masuk cetakan ketiga, dan setiap cetakan tu dia akan keluar ada beberapa versi penambahbaikan, perubahan dari sudut tulisan Al-Quran. Okey, kita masuk. Saya baca sini. Ta'arif bihazal masaf asy-syarif, dia kata. Dia kata sini, kutiba hazal masaf wa dhubita ala ma yuwafiqu riwayah Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi. Saya nak mata tak nampak, besarkan sikit. Okey.
liqira'ah Asim bin Abi Najud al-Kufi at-tabi'i an Abi Abdurrahman Abdullah bin Habib as-Sulami an Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Talib wa Zaid bin Sabit wa Ubay bin Ka'ab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aspek yang pertama dalam penulisan mushaf Al-Quran ini, apabila kita membaca Al-Quran, ialah pertama dia akan bagi tahu ialah mushaf yang kita baca ini adalah dia bertepatan dengan riwayat Hafs bin Sulaiman. Maksudnya Quran yang kita baca ni, Quran tu boleh ditulis dengan pelbagai riwayat, tapi yang kita baca sehari-hari ini dengan satu riwayat dia tulis. Dia tulis Hafs bin Sulaiman bin Mughirah al-Asadi al-Kufi. Quran yang kita baca ni, nama riwayat dia riwayat Hafs. Qiraat dia qiraat Asim. Yang mana kiblat kita dalam baca Quran ni, dia berkiblat kepada Kufi. Kufi apa? Kufah. Kufah ni dekat Iraq. So dia ada ulama tu banyak. Dia ada ulama Mekah, ada ulama Madinah, Al-Makki, Madani, dia ada ulama Kufi, ulama Basrah, ulama Syami. Ada 5 negara-negara yang besar dalam menentukan kaedah membaca Quran, kaedah penulisan Quran dan kaedah bacaan. So kiblat kita itu kiblat kepada Al-Kufi, Al-Kufiyun, orang-orang Kufah. Sebab zaman Asim, zaman Hafs ini zaman ulama selepas 300 tahun lah, 200-300 tahun. Maka pada ketika itu segala disiplin ilmu kebanyakannya yang berkembang adalah berkembang di bahagian Kufah, Basrah dan juga Syam. Tu ulama-ulama hebat sebelah sana. Kalau kita baca sejarah, bukan belajar ilmu fiqh saja, ilmu hadis saja, tapi ilmu bacaan Quran dia berkembang di Kufah. Dan kiblat kita adalah di Kufah, dari sudut jenis tulisan tu. So riwayatnya riwayat Hafs, qiraatnya qiraat Asim. Bahagiannya dekat mana? Kita berkiblat kepada Kufah. Kemudian dia punya susu galur Quran yang kita baca ni, dia banyak susu galur tu. Daripada mana kita ambil susu galurnya tu? Disebut dengan sini daripada tabi'in. Tabi'in yang pertama disebut daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Habib as-Sulami. Itu yang pertama. Itu gelang tabi'in. Kemudian daripada tabi'in yang pertama tu, dia masuk kepada para sahabat. Sahabat yang pertama ialah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab. 4 orang. 4 orang. Jadi yang kita baca Quran kita ni, dia akan lalu kepada Abdurrahman As-Sulami. Itu tabi'in. Daripada Abdurrahman As-Sulami, dia akan lalu 4 orang sahabat. Siapa dia? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Sabit dan juga Ubay bin Ka'ab. 4 orang. Daripada 4 orang ni lah dia akan sampai kepada, naik ke atas dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu zaman tabi'innya Abi Abdurrahman As-Sulami. Bawah Abi Abdurrahman As-Sulami ini dia naik kepada imam qiraat. Inilah imam qiraat yang disebut dengan tadi, liqiraati Asim bin Abi Najud al-Kufi. Atas pada tabi'in, bawah pada tabi'in tu dia masuk kepada Asim. Bawah kepada Asim, anak murid kepada Asim ni, baru yang riwayat yang kita baca tu nama riwayat Hafs. So dia akan, kita baca Hafs kan, Hafs, kemudian dia naik kepada tok guru dia Asim. Asim atas dia Abi Abdurrahman As-Sulami. Abi Abdurrahman As-Sulami ni dia ada 4 orang sahabat, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit dan juga Ubay bin Ka'ab. Daripada 4 orang ni baru sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi Jibril dan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu aspek yang pertama, aspek yang pertama. So mushaf itu maksudnya kita baca tu dia berdasarkan satu riwayat lah, bukan riwayat-riwayat yang lain. Kemudian dari sudut sanad pun dia ceritakan terus kat situ. Sanad riwayat itu secara jelas sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian aspek yang kedua,
wa ukhiza hijauhu mimma rawahu ulama'ur rasmi 'anil masahif allati allati bu'itha biha al-Khalifah ar-Rashid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ila al-Basrah wal Kufah wasyam wa Makkah wal masaf allazi ja'alahu li ahli al-Madinah wal masaf allazi ikhtassa bihi nafsuhu wa 'anil masahif al-muntasikhah minha wa qad ruwi'a fi dhalika ma naqalahu Syaikhan Abu Amr ad-Dani wa Abu Daud Sulaiman bin Najah ma'a tarjih ats-tsani 'inda ikhtilaf. Okey, aspek yang kedua. Bismillah. Aspek yang kedua ialah aspek hijab. Hijab ni tulisan. Hijab. Kalau ulama zaman sahabat, zaman tabi'in dulu, istilah dia kata hijab. Al-hijab. Hijab ni tulisan. Atau bila dah moden sikit disebut sebagai rasam. Rasmul Quran, penulisan Al-Quran. Jadi hijab, bagaimana tulisan itu dizahirkan, yang dinamakan Quran itu adalah melalui riwayat daripada ulama-ulama resam. Ulama-ulama resam. Resam ni tulisan Quran. Ulama resam yang mana resham tulisan Quran itu daripada mashaf-mashaf yang dihantar oleh Khalifah Utsman bin Affan ke Basrah, Kufah, Syam, Mekah, dan mashaf yang dikhususkan kepada ahli Madinah dan mashaf yang dikhususkan kepada dirinya, dan salinan daripada mashaf-mashaf tersebut. Okey, dari sudut tulisannya, mushaf ni zaman Sayyidina Utsman bin Affan dia berlaku khilaf. Nanti kita masuk ulum Quran, nanti kita akan detail lah masuk ke dalam tu. Dia nyerangka dia zaman Sayyidina Utsman berlaku khilaf bentuk bacaan, maka diselaraskan bentuk bacaan tu jadilah mushaf yang final dari sudut resam. Maka dibuat beberapa nasah. Nasah tu dihantar ke Kufah, Basrah, dan yang kita pakai ni yang di Kufah. Kemudian dikatakan sini ada dua orang ulama, ma naqalahu Syaikhan. Maksudnya mashaf yang kita baca sehari-hari ni, siapa yang tulis sebenarnya, berdasarkan siapa punya tulisan, siapa punya kaedah. Memang Sayyidina Utsman dia tulis, dia arahkan berapa orang tulis, tapi yang kita guna pakai ni kaedah yang siapa tulis, tetapi kaedah dua orang syekh. Yang pertama nama dia Abu Amr ad-Dani. Abu Amr ad-Dani dia meninggal 444 Hijrah. Dia seorang ulama yang hebat dari sudut penulisan, dari sudut qiraat, dari sudut ilmu-ilmu Al-Quran. Dia meninggal 44 Hijrah. Dia ni, kalau kita belajar ilmu hadis, kita ada Imam Bukhari. Orang kata Bukhari dengan Muslim yang besar kan, Syaikhan, muttafaqun alaih. Bila muttafaqun tu hadis tu, dia level dia macam Quran dia dah kan. Tapi kalau kita belajar tulisan Quran ni, siapa syekh dia, siapa tok guru dia, maka dia akan lahir. Yang pertama kita akan jumpa Abu Amr ad-Dani. Dia meninggal 44 Hijrah. Dia ni macam Imam Bukhari. Dan yang kedua ialah Sulaiman bin Najah. Dia dikenali sebagai Abu Daud. Dia ni anak murid kepada Abu Amr ad-Dani. Dia meninggal 497 Hijrah. Dia ni macam Imam Muslim. So dia ada macam Imam Bukhari, Imam Muslim. Dan sudut tulisan ni dua orang juga yang utama. Namanya Abu Amr ad-Dani 444 meninggal, dan juga Abu Daud an-Najah. Dia meninggal 496 Hijrah. So daripada dua orang ni lah daripada dua orang tok guru yang besar ni lah, baru Quran ini ditulis, disempurnakan di sudut tulisan, dan kita mengikut resam yang dia tulis. Apa yang dia buat? Apa yang dibuat oleh Abu Amr ad-Dani? Abu Amr ad-Dani dia meninggal 44 Hijrah. Maksudnya dia lahir sekitar ujung 300 kan. Jadi kerja dia, sebelum dia ramai ulama-ulama lain, dia pergi ke Madinah tengok mashaf yang disebut sebagai mashaf al-Imam, mashaf yang dikhususkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Dia buka
buka setiap helaian tu, tengok Fatihah tulis macam mana, alif lam dia, al-Fatihah, bismillah, ba dia macam mana, sin dia macam mana, mim. Dia cek satu-satu. Itu yang dekat Madinah. Dia pergi pula Mekah, tengok mushaf orang Mekah, Ibn Abbas punya mushaf, tengok mushaf yang dihantar ke Mekah tu, bagaimana tulisan dia, oh begini-begini. Dia pergi ke Kufah, tengok dekat Kufah tu mushaf dia bagaimana yang ditulis pada zaman Saidina Osman bin Affan. Dia tengok mushaf tu. Dia pergi pula ke Basrah, dia pergi ke Basrah, tengok bagaimana. Abu Amr Ad-Dani dia orang Andalus, orang Spain. Zaman tu 300 Hijrah tu memang Islam dekat Andalus tu kan tengah hebat. Ini lahirnya ulama-ulama hebat. Dia pergi, dia tengok. Jadi apa yang dia tengok tu dia salin. Dia tengok yang Mekah ni tulis, sahabat tulis begini, yang Mekah tulis gini. Nak dapat yang otentik, yang original. Tengok yang Kufah tulis begini, yang Basrah tulis begini. Oh, dia nampak ada beza-beza di sudut tulisan. Beza. Yang ni tulis gini, yang ni ada waw, yang ni tak ada waw, yang ni ada alif, yang ni tak ada alif. Beza. Maka dia pun sebagai ulama yang hebat, dia merangka kaedah. Dia membina kaedah bagaimana untuk memudahkan orang nak menulis Al-Quran. Dia buat kaedah. Zaman Sayyidina Osman dipanggil 4 orang sahabat, Zaid bin Sabit, berapa orang tu, untuk salin. Tu yang Sayyidina Osman dia kata, idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Sabit faktubu bil lughatil Quraisy fa innal Quran nuzila bil lughatihim. Wahai Zaid bin Sabit, kamu tulis Quran ini bila kamu khilaf dengan beberapa orang sahabat, maksudnya kamu tulis dengan bahasa lahjah Quraisy. Tetapi Quran yang dinaskhahkan itu, ditulis dalam beberapa salinan itu, bila dicek oleh Abu Amr Ad-Dani ini tadi yang meninggal 44 itu, dia tengok berbeza-beza tulisan, menyebabkan berlaku perbezaan dari sudut bacaan. Di Mekah, Basrah, Kufah semua beza-beza. Itu kerja Abu Amr Ad-Dani. Dia pun dibuat kaedah, kaedah resam. Di kaedah resam ni ulama-ulama pula lepas tu tulislah. Dia bila lahirnya Abu Amr Ad-Dani, lahirnya Abu Daud, ulama selepas mereka ni seolah-olah berkiblat dengan apa yang ditulis oleh Abu Amr Ad-Dani, walaupun ada tulisan-tulisan yang lain. Dia akan berpegang kepada manhaj tu. Contohnya apabila ada Imam Bukhari dengan Imam Muslim, so kita ni dah senang buka Sahih Bukhari tu, tak payah pening kepala, confirm dah hadis tersahih kan. Begitulah Abu Amr Ad-Dani bila dia dah letakkan kaedah tu, ulama-ulama yang lain tu, ulama kecil-kecil lah, dia dah follow je lah yang Abu Amr Ad-Dani buat. Kemudian anak murid dia yang namanya Abu Daud ni seorang yang hebat, dia mentahsin, memperbaiki kaedah-kaedah yang dibuat oleh tok guru dia Abu Amr Ad-Dani. Jadi antaranya adalah 6 kaedah yang paling besar. Kaedah isbat wa hazaf, kaedah dia tambah buang, nama dia, kaedah dia umum lah saya sebut kaedah. Isbat dia ada kaedah hazaf, buang, ada kaedah ma fihi qiraatan, ada yang dua wajah qiraat, ada namanya kaedah maqtu' wal mausul, yang bersambung, yang dipotong. Ada kaedah nama je al-ibdal. Al-ibdal ni diganti huruf alif ganti waw, waw ganti ya, ya ganti alif. Dia ada kaedah. Ada 6 kaedah asas yang ulama kan gariskan. Kemudian Abu Daud ni dia 496 ni dia baiki apa yang dibuat oleh tok guru dia. Itu dari sudut resam. Resam ni apa dia? Resam ni adalah tulisan yang tak ada baris dan juga tak ada titik. Jangan kita bayangkan Quran kita. Quran kita yang kita baca hari ni tak. Tuan-tuan bayangkan Bismillahirrahmanirrahim, tak ada baris, tak ada titik. Itu nama dia resam. Rasmul Quran, penulisan Quran. Jadi yang ditulis pada zaman Sayyidina Osman itu begitu bentuknya. Tak ada baris, tak ada titik. Jadi orang boleh baca nun, orang boleh baca ba, orang boleh baca ta, boleh baca ya, boleh baca tha. Kan? Tak ada baris, tak ada titik. Itu dia pergi ke resam aja. Jangan tambah. Tak ada baris, tak ada titik. Okey. Kemudian itu aspek yang kedua pada ni. Kemudian ditulis kat sini, wa ukhizat tariqatu dhabtahu mimma qarrarahu ulama'ud dhabti ala hasbi ma warada fi kitabit taras ala dhabtil kharas lil imam
at-tanassi ma'al akhdhi bi'alamati al-Khalil bin Ahmad wa atba'ihi min al-masyariqah badalan min alamatil al-Andalusiyin wa magharibah. Ditulis Arab ni. Kalau mushaf Melayu tu saya rasa ada ditulis Melayu. Ni yang original. Okey, tadi kita sebutkan aspek yang kedua resam. Yang ketiga ni ialah aspek dhab. Apa dia dhab? Dhab ni bukan binatang dhab. Bukan biawak dhab tu. Dhab ni ialah penandaan, tanda-tanda. Yang tadi kita katakan resam, dia bismillahirrahmanirrahim, tak ada baris, tak ada titik, dia masuk aspek yang seterusnya. Yang ketiga ialah aspek dhab. Dhab ni ialah tanda. Tanda apa? Tanda tu dia terbahagi beberapa bahagian. Pertama dari sudut baris. Dia bukan titik Dhab ni pertama di sudut baris. Sebab Arab, dia problem dia yang pertama, dia tak boleh tak kenal baris. Huruf dia kenal. Kita orang Melayu kalau bagi yang mula kita tak kenal huruf lah, baris tu lagi jauh kan. Mula kita tak kenal huruf. Tapi Arab tak, huruf dia kenal. Cuma dia problem dia baris. So yang pertama dia akan jadi problem dia baris. Disebut sebagai nuqat al-i'rab, baris. Dia tak tahu ba tu ke atas ke, bismillah ke, bismallah ke, lillah ke, lallah, lillahi, lallahu. Dia problem itu Arab. So dari sudut tanda tu pertama dia baris. Kemudian dia masuk yang kedua, nuqat al-i'jam. Dia tanda tu dia masuk kepada titik. Itu apabila Islam tu berkembang, baru dekat titik tu dia ada problem. Dia betulkan dia sudut titik yang pertama. Ba tu pula bagaimana huruf ba tu, kenapa ba titik bawah tak atas, kenapa titik ba tu satu tak dua, semua tu dihuraikan dalam disiplin ilmu dhab. Kemudian ditanda baris titik. Kemudian sampailah dia kata sini berdasarkan kitab yang utama rujukan untuk dhab tu, dalam ni disebut kitab At-Taraz ala Dhabtil Kharaz. Itu menjadi asas dalam penandaan kepada resam itu. Kemudian dia punya penandaan akhirnya, orang kata macam penulisan Quran itu dia terhenti dari penandaan dia pada zaman Khalil bin Ahmad al-Farahidi. Ini dikatakan bi'alamat Khalil bin Ahmad wa atba'ihi, dan juga pengikut Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad ni seorang ulama yang hebat dari sudut penandaan Quran. Dia meninggal 170 Hijrah. 170 Hijrah. Apabila adanya baris, adanya titik. Bila ada baris, adanya titik, kemudian orang Mekah, tadi kita katakan ada Mesah Mekah, Madinah, Kufah, jadi berserabut. Masing-masing dengan letak tanda masing-masing, baris masing-masing, titik masing-masing. Ada baris tegak, melentang, ke bawah, ke atas kan. Tanda dhammahnya, sabdunya berbeza-beza. Maka Khalil bin Ahmad ini dia meletakkan tanda yang selepas zaman dia, ulama-ulama berpegang kepada apa yang dia tetapkan. Dia letakkan tanda baris itu daripada mula bagi atas, ulama letak ada cenonet aja, kemudian sengit tegak. Kalau baris dhammah tu wow, tanda asuk, dia berubah-ubah. Khalil bin Ahmad yang akhirnya berzaman dia tu, dia letakkan dengan cantik. Dan ulama mula tu tak berani nak letak warna hitam, letak warna merah, tanda merah bercampur dengan hitam. Dekat negara sebelah, negara tempat lain pula letak nama warna hijau kan. Ada yang letak warna biru dari sudut tanda-tanda. Sebab semua takut. Semua takut ni sebab dia Quran ini jangan bercampur. Takut Quran tu bercampur. Yang namanya resam tu takut bercampur dengan dhab, jadi dia buat warna yang berbeza. Jadi dah banyak orang Mekah, style Mekah, Basrah, Kufah, dah berserabut dekat situ. Maka Khalil bin Ahmad dia menyelaraskan dari sudut baris, tanda mati kan. Semua tu diselaraskan. Sebagaimana yang kita tengok pada hari ni, yang ini dia dah semakin cantik. Dia buat. Sebab dia kata wa atba'ihi minal masyariqah. Dan pengikut daripada Khalil bin Ahmad ini daripada ulama masyariqah. Ulama dalam penandaan Al-Quran ini, ulama disebut sebagai ulama Dhabtul Quran, penandaan Quran. Ulama yang besar dia ada 3. Satu tu disebut Al-Masyariqah, ada disebut sebagai Al-Magharibah, dan yang ketiga disebut Al-Andalus. Ada 3 ulama Masyariqah, Magharibah, Andalus. Dan mazhab yang kita pakai, mazhab Mujamma' Malik Fahad ni, kiblat penulisan dia adalah berdasarkan ulama-ulama Masyariqah. Ulama di bahagian timur
Ada bahagian barat, ada bahagian Andalus. So kita ulama masyariqah. So dalam mazhab ni dituliskan, maksudnya kaedahnya itu dengan kaedah masyariqah. Saya bagi contoh yang simple. Contohnya kalau Quran kita sebut qaf, titik dia berapa? Titik dia 2. Titik dia dekat mana? Titik dia dekat atas. Itu qaf. Dia ada rumah qaf, titik 2 kat atas. Itu masyariqah. Dan itu kiblat kita. Tetapi kalau tuan-tuan pergi kepada Al-Maghribah, belah Maghrib, Libya sana, qaf dia bukan dekat atas, titik 2. Qaf dia, titik dia dekat bawah. Titik dia bukan 2, titik dia 1. Jadi kalau orang salah baca, dia tak baca. Kalau Furqan, qaf itu Quran, dia jadi Fur'an. Itu dulu ada viral yang dia kata mushaf salah, dia tak tulis Quran, dia tulis Fur'an kan. Orang duk viral. Sebenarnya bukan salah benda tu. Yang mushaf itu dia bukan berdasarkan kepada dhabtul Quran yang kita punya masyariqah. Dia berdasarkan pada dhabtul Quran Al-Maghribah. So tu. Serupa macam itu kalau qaf. Kalau fa, dia tak ada titik. Fa titik kita 1 kan. Dia tak ada titik langsung. Tu beza. Al-Maghribah. Serupa macam ya. Ya kita ada titik 2 kan, kat bawah kan. Dia jenis tak ada titik. Rumah ya dia pun cara tarik dia lain. Baris, kita baris atas, dia ada baris tengah alif. Adalah beberapa kaedah. So maksudnya dia berbeza. Bukan salah Quran, dia berbeza. Serupa juga ada ulama disebut sebagai ulama Al-Andalus. Andalus ni belah Andalus sana lah, Andalusia. Dia ada kaedah pendekatan ni. Dan ulama ini yang besar tu dia kata 3 lah. Ada masyariqah, maghribah dan juga Andalus. Dia ada ulama-ul muluk dia panggil. Jadi azan ke? Nak bagi laluan azan? Betul? Kan di kuliah tu saya tak tahu macam mana sistem kat sini. Kita bagi laluan azan.
muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, ya. Kita masih membicarakan dalam aspek yang ketiga. Yang pertama tadi dalam pengenalan kepada Mushaf Al-Quran, pertama aspek dari sudut penulisan adalah menepati riwayat hafz. Yang kedua dari aspek resamnya adalah berdasarkan kepada dua orang, Tok Guru Abu Amru Ad-Dani dan juga yang kedua Abu Daud, yang mana disebutkan kalau khilaf antara Tok Guru dan juga anak murid dia Abu Daud, maka kita akan berkiblat kepada apa yang ditulis oleh Abu Daud. Itu aspek yang kedua. Dan kita masih berada dalam aspek yang ketiga, iaitu aspek dari sudut dhab, penandaan Al-Quran, baris, titiknya, dan kita membicarakan tentang beza di antara dhab ulama-ulama masyariqah, dhab ulama-ulama magharibah, dhab ulama Andalus. Itulah tiga yang besar. Maksudnya bukan tadi kita sebut dari sudut riwayat, dia ada ulama dia satu disiplin ilmu, disiplin ilmu tu. Kemudian nak tanda Al-Quran ini, dia satu disiplin ilmu juga, bukan benda kecil, benda besar. Jadi kalau orang yang belajar bidang perusahaan ni, dia kuasai lah. Kalau tuan-tuan orang biasa tak belajar benda ni, orang belajar pengajian Islam, ambil syariah ni, saya kata kalau ambil syariah, mufti-mufti, saya jadi setiausaha Lajnah Tafsir Quran. Biasa kalau mesyuarat tu kita cerita, mufti-mufti ni tu kan dengar je lah, betul lah tu, dia kata betul, dia follow aja sebab dia dah memberikan mandat kepada ahli lajnah ni, kita yang memastikan benda itu bertepatan. Jadi dia merupakan satu disiplin yang besar. Tadi resam satu disiplin yang besar, kena ada Tok Guru dia, macam hadis satu besar, Bukhari Muslim, resam tu satu disiplin besar. Bagaimana penandaan resam, nak menentukan tulisan, satu disiplin yang besar juga. Aspek yang ketiga, aspek dhabtul Quran, nak tanda dia. Dia lahir pula daripada dhabtul Quran tu ulama Andalus, ulama magharibah, ulama masyariqah. Itu yang besar. Dia ada yang kecil. Zaman-zaman dulu, zaman tabi'in, ulama 300 200 hijrah ni, dia ni setiap negara ni dia akan ada raja-raja dia, pembesar dia. Jadi pembesar dia akan panggil ulama-ulama tu untuk berkhidmat dengan raja dia. Dia lahir pula satu kaedah, itu ulama-ul muluk, dia kata ulama kepada raja-raja ni. Raja-raja ni dia akan letak kaedah yang mudah untuk raja tu baca. Dia jadi macam tu. Tapi itu bukan, itu anak kepada yang besar-besar ni tadi, nak bagi tuan-tuan faham. Sebenarnya rangka disiplin ilmu tu bukan kecil, dia besar. Kerana daripada itu baru dia lahir yang tiga, Masyariqah, Maghribah, Al-Andalus. Itu yang besar. Dia ulama ul-muluk. Kemudian dia ada ulama Kufi. Ulama Kufi lahir pula kecil, orang Kufah. Ulama Syami, daripada Syam, dia ada kaedah dia. Semua tu dirangkum jadi tiga yang besar ni, Magharibah, Masyariqah, Andalus. Andalus ni dia kecil sikit, yang besar ni Masyariqah dan Magharibah. Dan sekarang ni, masa sekarang ni lebih kurang dalam 70-80% dekat muka bumi ni berpegang kepada ulama Masyariqah. Begitu adanya kaedah dia. Okey, itu aspek yang ketiga. Saya rasa kita berhenti kat situ dululah untuk kuliah kita pada malam ni. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang, kita akan menggunakan kitab Ulumul Quran. Kita akan pergilah berkenalan yang kitab itu untuk seterusnya. Dan mungkin tuan-tuan boleh berhubung dengan pihak AJK Surau untuk dapatkan kitab tersebut. Jadi insyaAllah saya ngajar disiplin ilmu ni berdasarkan apa yang saya pelajari lah, apa yang saya faham. Di sana mungkin ada depan-depan saya ni ramai Tok Guru hebat lagi, banyak ilmu kan, dia dengar ustaz ni ajar lain macam je kan, tak pernah dengar kan. Jadi kalau ada salah silap tu, mohon betulkanlah. Saya pun bukan yang tahu cakap, setakat mana yang saya baca, yang tu je lah yang saya sampaikan. Mungkin ada salah silap ke, kalau ada dengar tempat-tempat lain yang nampak berbeza dengan pandangan yang saya ketengahkan tu, ambillah pandangan lain tu, biar saya selamat akhirat besok. Dunia ni saya tak ni sangat, akhirat besok saya selamat. Dengar ustaz ni ajar lain macam je kan, tak apa, jangan ambil pendapat saya, ambil pendapat yang selamat. Saya akhirat besok selamat. Nanti tuan-tuan tuntut saya akhirat, letih saya nak jawab kat sana kan.
So kalau ada salah silap tu, mohon maaf. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada kelemahan diri saya. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Allah.